only mode. Okey, Riz, Waalaikumsalam. Short New Zealand dengan GBP. Okey, betul. Untuk pada waktu ni, pada ketika ni, yang kita nampak adalah New Zealand dan GBP yang dia punya fundamental dia ataupun fundamental dia lah tak tak kuat. Okey, dovish lah dia punya fundamental dia. So kita boleh cari peluang untuk short dua-dua currency ni, New Zealand ataupun GBP. Cari peluang untuk sell dia. Lepas tu kita padankan. Kalau sebab forex di dalam pair, kita padankan lah dengan yang kuat. Betul, T. Bagus T ni. Okey. Ini market clock. Ini lebih kurang cerita pasal timing. Saya nak bagi hint sikit. Kalau kita jumpa entry apa jenis entry, kita lihat dulu waktu apa sekarang. Okey, waktu sekarang contoh London, Zurich dan Frankfurt, kita dah tahu apa waktu yang tengah aktif sekarang. Ataupun kita nak trade Rusia punya currency. Ada Moskow. Okey, dia sekarang paling teruk ni. Ada orang kata sekatan yang US nak buat sekatan juga. Rusia pun ada tu juga ada terkena tu yang kita lihat kalau USD RUB Ruble teruk kena paling tinggi 2 tahun dalam 2 tahun lebih USD against Ruble paling tinggi. Maksudnya Ruble lemah jatuh teruk sebab US nak kenakan sekatan dekat dia. Sebab dia tak silap saya kes dekat England dia ada buat menggunakan senjata kimia apa benda lah. Lebih kurang macam itu tapi guna di England. So kita nampak benda tu macam berbahaya. US dia sound dia nak buat sekatan dekat Rusia. Nampak selamba je. Betul nerve gas betul tu kot. Dia ada gunakan senjata kimia dia. Lepas tu yang ada konflik. Apa function? Ini Riz, ni kita nak lihat timing. Waktu sekarang macam London, lepas tu kita ada Switzerland, lepas tu kita ada Euro. Itu waktu yang aktif pada ketika ni. So kalau kita contohnya kita nak trade pair apa? Euro USD. Ada Euro, USD belum buka lagi. Tapi sebab ada Euro, Euro tengah aktif. So kita bolehlah masuk. Okey, contoh kalau sekarang AUD JPY, sesuai tak kita nak entry pada waktu sekarang? Tak sesuai. Sebab apa? Sebab waktu dia pagi tadi. Tengok Tokyo pagi tadi waktu sama dengan Malaysia. Pukul 8 pagi dia buka. Okey, Malaysia pukul 9 pukul 8 pagi dia buka. Okey, Australia pun pada waktu pagi. So kenakan dengan timing dia, waktu dia. Itu lagi cantik. Kita tak akan floating lama tau. JPX exchange apa benda lah. Itulah Jepun punya tu macam BSKL dia punya bursa dia. Ni dia punya short name dia. Apa benda pun saya tak ingat tak pasti apa benda JPX. X tu exchange lah kot. Okey. Lepas tu try. Sama macam tu. Macam kalau kita bursa saham Malaysia, BSKL. Tu lah. Ni kalau pada pukul 9.30 ni NYSE, New York Stock Exchange, Nasdaq, lepas tu New York. Okey. Itu dia. Kita lihat pada timing dia. Nak masuk, kita lihat timing dulu. Contoh GJ, GBP, JPY. Pada waktu sekarang, boleh tak masuk? Boleh sebab sesuai. Sebab London tengah open pada waktu ni. JPY dah close tapi London dah open. So dia membantu daripada segi timing kita punya entry tu. So kalau kita nak entry, tak naklah tengok chart tu lama sangat duduk ke kanan, dia tak ada arah kan. So kita berpandukan pada timing. Waktu market tu open, barulah kita masuk. Okey? Contoh waktu pagi, pukul 10 pagi kita jumpa setup dekat pair Euro USD. Tunggu dulu. Okey. Sabar sehingga waktu paling-paling waktu Euro open ke ataupun nak tunggu sampai US open terpulang. Itu dia. Merah biru. Sekejap profit, sekejap rugi. Itu yang kita tak nak. Kita nak betul-betul sehala. Okey, saya pernah dengar yang semua forex efek daripada USD. Maksudnya walaupun cross pair JJ, market still bergerak waktu New York. Market dia memang bergerak. Ni, siapa ni Riz? GBP JPY tu sebenarnya GBP USD kali dengan USD JPY. Okey, kalikan je. GBP GU tu kali dengan UJ. Dapatlah nilai JJ.
Okey? Betul. Betul, betul. Kita kena kalikan macam itu. Tak percaya tekan kalkulator, GBP USD, tengok berapa dia punya bacaan, kali dengan USD JPY. Dapatlah jawapan dia. Dapatlah GJ. Okey? Itulah dia. Ah, okey, dia punya permainan dia. Kali-kalikan dia. Cross ataupun itulah kalikan dia lah. Itu dia jawapan dia. Okey. Jom kita lihat siapa yang paling perform pada hari ini. Wow, GBP. Okey, top 3 GBP, GBP swam naik dia, kuat dia 0.03 dia daripada USD. USD nombor 2 dan yang ketiga CHF. Menarik, GBP paling kukuh. Boleh cari peluang ni. Dan JPY pula paling antara yang paling lemah. New Zealand kita dah nampak memang jelas sebab apa orang kata, dia punya polisi pada pagi tadi spike tau, memang spike terus ke bawah. Kita tengok range pergerakan hari ni pun dah macam tak normal untuk New Zealand punya pair. Okay. Tak silap macam ada gap. Kalau ada gap tak silap. Sebab statement dia terlalu dovish. Okay. Dia punya tu buka-buka dia, boom, terus. Efek daripada monetary policy dia. Okay. Daripada polisi dia memang dovish punya statement lah. Right. Itu dia. Yang euro, okay, pada saya ini hanyalah kalau GBP mengukuh hanyalah kepada retracement. Retracement hanya kepada dia buat pullback. Masih retrace. Dia punya arah yang pada waktu ni masih kita nampak arah dia masih lagi dalam keadaan downtrend. Okay, dovish. Okay. Betul. Sama tu. Dovish, lebih kurang bearish. Bearish. Okay. Risk. Betul-betul. Itulah maksud dia dovish. Dia apa orang kata samalah kita lihat bearish ke menurun ke macam tu. Okey, Kanada, Australia dan Kanada dan UD ni ini antara komoditi dolar yang tinggal sebab New Zealand dah out, dia punya polisi memang teruk. So yang tinggal untuk komoditi dolar hanya Kanada dan AUD. Okey, kita lihat apa minyak punya reaksi pada ketika ni. Kalau tak silap, ada orang tengah tulis oil tengah hit support sekarang tengah dalam keadaan support. Adakah dia breakout turun ke bawah ataupun dia berjaya naik ke atas? Okey, boleh kita lihat untuk oil punya price sekarang. Ni di zon penentu antara dia nak downtrend ataupun dia patah balik nak ke uptrend. Okey, dia akan efek pada Kanada. Chef pun antara sama kuat dengan USD pada ketika ni. Tapi kita nampaklah terlalu ni New Zealand, janganlah nak cari pucuk akar untuk buy New Zealand pada ketika ni. Macam tak ada gaya lagi nak beli New Zealand. Okey, jom kita lihat kepada Forex Factory pada hari ini. Ni news pagi tadi, memang dia punya interest rate dah dijangkakan kekal, tetapi dia punya statement tu, statement dan press conference dia memang terlalu betul lah. Memang tak ada apa orang kata, tak ada yang hawkish langsung. Semua sekali memang dovish. Satu-satu semua dia list kan, semua yang apa ni memang kita nak short New Zealand. Okey, data sekejap lagi pada pukul 8.30 ada PPI data, merupakan inflation data yang akan keluar pada pukul 8.30 ni. Dan dijangkakan menurun daripada sebelum ni punya data 0.3 dan fokus dia dalam 0.2. So dijangkakan menurun. Okey, akan ada efek juga di pasaran tetapi tidak kuat. Dan ada core PPI. Sama juga, dua-dua dijangkakan menurun. So kita lihat apa yang akan keluar sekejap lagi. Okey, pagi esok ada ke? Dah tak ada dah. Esok hari Jumaat. Besok GDP untuk GBP. GDP untuk GBP untuk UK ni data yang high impact pada pukul 4.30 esok. Betul. Hari ni pun ada auction 30 tahun punya. Kita kena
kena lihat di trading economics pada pukul 1 malam ni. Okey, buka kalender. Mana dia punya ni? Friday. Oi, hilang. Ni US 30 tahun. Kenapa tak semua data keluar dekat Forex Factory? Okey, sebenarnya kenapa saya tunjukkan Forex Factory? Forex Factory simple dan ramai orang guna di situ. Okey, yang ini kalau nak lebih detail dan ada banyak news-news yang lain ada untuk lebih detail kita boleh buka gunakan Trading Economics. Okey, Hanif, gunakanlah ekonomi trading ekonomi lebih detail. Macam-macam ada kat situ. Kan nanti kalau kita tengok semua ni bukan semua data kita boleh trade. Okey. Ni macam ni 30 tahun bond auction ni kalau contohnya data dia meningkat, so kita akan nampak kekuatan kepada USD. Okey, kalau dia menurun, kemungkinan akan lemah sikit. Dia akan update tau yang latest data semua sekali dia akan masukkan juga dalam ni. Okey, dekat trading economic. Try lah tengok. Sebab Forex Factory simple. Dia tunjukkan color kuning, oranye, merah. Lepas tu benda-benda yang simple je. Okay. Itu dia. Okay. Untuk sebelum saya terlupa, Kanada untuk employment punya ni menarik tau. Dia punya pergerakan dia pun macam NFP. Dia sehala. Itu yang menarik tu. Dia sehala. Contoh kalau data dia lemah, memang dia pergi melemah. Jauh dia punya pergerakan dia. Pada hari esok, 8.30. Ni pergerakan dia jauh untuk Kanada. Okay. Siapa yang ada nak trade news ke, boleh trade ni. Tapi gunakan untuk, apa orang kata, gunakan SM point. Bukan duit kita, duit market. Gunakan duit market untuk Kanada. Ni. Menarik tau. Dia punya pergerakan lebih kepada sehala. Itu yang cantik tu. Okey, dan ada inflation data juga pada hari esok untuk USD. Okey. Okey, itu saja untuk kita punya apa ni kata iklan sebelum kita mulakan kita punya sesi. Hari ini pembentukan carta ataupun kita nak belajar chart CPI, Consumer Price Index untuk USD pada hari esok, Jumaat. Inflation punya data. Betul lah tulis. Okey, jom. Kita teruskan. Okey, sebelum tu kita baca dahulu kita punya disclaimer. Okey, penting. Penting untuk USD, penting. Okey, itu antara fokus data daripada US Okey, saya baca dahulu disclaimer. Risiko pelaburan, dagangan mata wang secara margin mempunyai risiko tinggi, tahap leverage tinggi, boleh membantu atau menyebabkan kerugian. Sila pertimbangkan sama ada berdagang mata wang sesuai untuk anda dengan mengambil kira pengalaman objektif pelaburan dan kemampuan kewangan. Ada kemungkinan anda boleh hilang sebahagian ataupun keseluruhan pelaburan asal. Oleh itu, jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko berkaitan dagangan mata wang dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Okey. Okey, kalau tak tahu jaga risk, jangan trade. Okey, T. Pandai dia punya tu. Dia punya falsafah. Okey, siri-siri terdahulu kita dah belajar apa? Asas forex, pendekatan fundamental dan pendekatan teknikal. Okey, yang tu yang kita dah cover. Kita belum masuk lagi macam mana nak teknik-teknik ataupun technical analysis penggunaan support and resistance semua sekali kita boleh guna. Kita baru masuk teori. Dan hari ni saya akan share lagi. Kita akan nak belajar pasal chart. Saya akan share satu lagi chart kalau sempat. Apa chart yang saya guna untuk support and resistance. Ramai yang dah tahu, tapi saya akan tunjukkan pada yang belum tahu lagi. Pada yang barulah. Okey. Tenet? Tak, kita akan gunakan chart lain.
Bukan yang tu. Cat macam biasa. Line chart, candlestick, benda tu lah. Bar chart. Okey, itulah yang kita nak cover Okey, pertama sekali adalah line chart ataupun carta garis. Okey, ini dia. Inilah apa dia kata gambaran untuk line chart. Bentuk dia macam gini. Okey, dia hanya ada satu saja bucu-bucu tu. Ataupun kita panggil harga close. Dekat mana harga close? Dekat situlah line chart terbentuk. Okey? Kelebihan dia adalah mudah memberikan gambaran umum yang mudah difahami, konsep biasa yang mudah. Semua perkataan mudah yang dia gunakan. Okey? Okey, sebelum tu saya nak tanya kat sini. Siapa yang rakan-rakan kita, rakan trader yang ada dalam ni masih menggunakan line chart? Siapa yang menggunakan line chart untuk membuat technical analysis? Cuba tulis saya menggunakan line chart. Tu type saya. Ada yang menggunakan line chart. Okey, T lepas entry. Oh, tengok tu je Okey. Untuk psikologi. Okey, level SNR. Macam mana nak buka line chart tu? Okey, jap Saya buka masukkan chart. Okey. Ini GBP USD. Okey, tak perlu kita buka yang kosong punya. Okey, kita tekan sini saja. Okey, Muhammad Muhaizam, tekan di sini. Tu jadi ni. Yang ini candlestick, yang ini line chart dan ini bar chart. Ni ada 3 tools yang ada dalam MT4 kita. Kita nak pilih line chart. Okey, ambil yang kanan ni. Tekan je. Keluarlah line chart. Inilah kita panggil dia sebagai line chart. Okey? Yang selalu kita gunakan adalah yang ini kan, betul? Candlestick. Tetapi ada juga yang orang menggunakan line chart untuk membuat analisis. Betul. Ada yang menggunakan untuk melihat pattern, ada yang menggunakan untuk main lukis-lukis, ada yang cari support and resistance, terpulang. Itu penggunaan masing-masing. Dan inilah line chart. Dia hanya menunjukkan harga close, harga tutup dia. Okay, kenapa chart tu putih? Tak ada grid, macam mana nak tukar chart macam tu? Okey. Okey, saya tunjukkan daripada chart yang kebiasaan kita. Ini chart kita ini chart yang biasa kita nampak, betul? Farah Farhana. Okey, yang ini chart yang kita selalu nampak. Pertama sekali. Okey, pertama sekali adalah macam mana kita terpulang, kita nak gunakan template apa? Background hitam ke background putih? Siapa nak gunakan background hitam? Macam ginilah. Nak buang grid, tekan Ctrl G. Okey, untuk komputer tekan Ctrl G. Dekat handphone tak boleh buang grid, tetapi kita boleh tukar grid ni sama dengan color background. Okey, tekan kat properties, grid punya color samakan dengan background punya color. Kalau hitam, hitam lah. Kalau putih, kita tukar color putih. So, hilanglah grid dia kalau dekat handphone. Nak copy trend line, nak copy trend line macam mana? Nak copy trend line, jadikan 2. Okey. Trend line. Ctrl C. Ctrl V. Tak jadi. Tak tahu. Tak tahu macam mana nak copy trend line. Tak tahu, sekejap. Nanti Google. Kalau dia nak buat channel tu, dah lama dah tak test dan tak jumpa lagi. Okey. Buang grid kat handphone. Boleh buang grid kat handphone? Boleh buang ke grid kat handphone? Rasa tukar color je. Grid ni tukar color. Okey, kalau mula color putih, kita tukar color hitam. Kalau dekat handphone lah. Kalau dekat laptop, dekat PC, tekan Ctrl G. Tu. Terus hilang. Ctrl G kalau nak manual, boleh juga nak manual. Tekan grid. Grid ni tutup. Tu dia. Okey, right click, tekan grid. Tutup. Ini color hitam. Okey, dekat mana kita nak adjust? Ikut pandangan mata masing-masing Right click. Right click, properties. Dekat sini. Kita tukarlah nak color apa, black on white ke, kita adjust kat situ Okey, ikutlah color apa yang kita suka. Color candle, color
candle punya color ke, semua sekali kita boleh adjust kat situ. Okey. Kita buka balik template kita tadi mana. Naked. Okey tukar line chart, tekan di situ. Okey, candle color pink boleh tak? Boleh Zik. Buka color pink. Memang sistem kau aku tak check nanti. Okey, minggu ni datang Saya ada kelas di KL. Okey, jom sambung. Ni konsep line chart. Yes, only click the trend line till you see the 3 point. Type and hold control and drag line where you want to have it. Copy trend line. Tu dah ada orang ajar Okey, saya untuk orang ni. Okey tu boleh gunakan untuk tu. Mana? Dah hilang Okey, tu. Okey, jom kita sambung Kekurangan dia terlalu ringkas, harga tutup ataupun harga tinggi tak ditunjukkan, harga buka tinggi dan rendah tidak ditunjukkan, kurang lengkap. Okey. Tu thank you dekat Saiful. Cara kita nak copy trend line tu. Kalau tak kita buat manual kan satu-satu. Okey, tu cara yang mantap juga Okey. Nanti boleh try belajar untuk copy trend line tu. Okey, siapa yang nak gunakan? Bagus Saiful. Okey, carta garis. Ini yang kita cakap dia lemah. Sebab apa? Sebab untuk kita markingkan price, okey, untuk kita tahu untuk kita letakkan stop loss, kita perlukan ada high, kita tahu tinggi dia. Sebab kita nak tahu price pernah pergi sampai mana. Itu yang penting. Okey? Ini macam mana tindakan pasaran, macam mana candle tu terbentuk ataupun price tu terbentuk. Okey, yang kita nampak ni bar chart. Yang ini menunjukkan harga tertinggi, yang ini harga terendah. Okey, sebelah kiri kita panggil tick. Sebelah kiri untuk open price, yang sebelah kanan sebagai close price. Okey, tick sebelah kanan, tick ke kanan sebagai close price. Okey, next. Ini body ataupun candlestick. Ni disebut body. Belakang ni atau kita panggil apa? Tail, wick, shadow. Ini dia. Yang tak ada body ni. Kita panggil itu shadow, wick ataupun tail. Itulah dia. Okey. Faham Siapa yang belum pernah trade boleh fokus kat sini. Ini untuk bar chart. Bar chart digunakan secara meluas dalam analisis teknikal. Bar chart menegak mewakili julat kerangka masa. Okey, daripada atas sampai ke bawah ni dia punya range dia, distance pergerakan harian dia. Okey, titik sebelah kiri mewakili harga buka dan sebelah kanan mewakili harga tutup. Okey, jom kita teruskan laju. Ini bentuk dia lah. Dia tukar color. Bar up color biru, bar down color merah. Okey, faham jom kita teruskan lagi. Ini kita boleh baca sendiri. Ini lebih kurang macam signal untuk reversal tapi menggunakan bar chart. Okey. Kita boleh teruskan. Ni outside day. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan lagi besar daripada sebelah kiri. Okey, yang ini inside day. Sebelah kiri lebih besar daripada sebelah kanan. Okey, ini menggunakan bar chart. Okey, kelebihannya menunjukkan semua data buka, tinggi, rendah, tutup. Lebih mudah untuk mengenal pasti harga ekstrim yang penting untuk kedua-dua puncak dan dasar. Okey. Jom. Ni kekurangan dia, pengalaman diperlukan untuk membuat tafsiran. Okey, siapa yang dah lama dalam bidang technical analysis, mungkin dia dah biasa menggunakan bar chart. Dia perlukan experience dalam menggunakan bar chart. Okey. Jom kita teruskan. Okey, candle. Sekarang kita masuk candlestick. Percataan bar versi Jepun. Ada harga buka, tinggi, tutup. Tetapi yang paling penting yang diutamakan adalah body. Body dia tu menjadi elemen yang paling penting dalam candlestick. Kalau color warna biru ataupun hijau ataupun bullish punya area,
Itu candle menaik lah. Ataupun kita menunjukkan price tengah naik. Kalau yang color merah, color apa lagi hitam hitam ke apa yang standard punya color? Hitam putih ke hitam? Putih kot. Putih itu menunjukkan okay, kita tengok chart. Kita tengok yang biasa punya. Dah terlupa pula. Asyik tukar color dia. Okay, kita tengok color yang standard. Color menurun, color putih. Yang color hitam ataupun kosong ni, candle menaik. Okay, ini dia. Dia yang penting dia adalah body dia. Color apa. Itu yang ditekankan untuk candlestick. Color ni yang menjadi titik tolak dia. Okay, yang benda elemen paling penting sekali. Yang ni warna putih ni menunjukkan bear candle ataupun candle menurun. Kalau yang kosong ni menunjukkan candle menaik. Okay, jom kita teruskan lagi perjalanan. Buka, harga tutup lebih tinggi daripada harga buka. Okay, itu bull candle. Kalau yang bear candle, harga buka lebih tinggi daripada harga tutup. Harga close candle. Ni kita panggil bear candle ataupun candle menurun. Okay, kalau dekat chart dia macam inilah. Kalau kita dah edit hijau untuk bull candle, okay, yang merah untuk bear candle. Dia tukar color. Okay, daripada guna interface color hitam, dia tukar color putih. Dia punya background dan candle pun dia bertukar. Dia tukarkan. Tu tukar manual Okay, jom. Ni bar dengan candle comparison. Okay, kalau contohnya bar hanya ada tick kiri dan kanan. Kalau candlestick ada body, kita menunjukkan dekat mana harga open dengan close. Kalau color merah, okey, kita tahu open dia dekat atas, close kat bawah. Ataupun orang panggil OHLC dia. Open, high, low, close dia. Itu yang menjadi kita kena tahu. Okey, ni bull candle. Kalau dia tempat open dengan close sama, dia bentuk macam gini doji ke kita panggil, tu terpulang. Okey, jom kita teruskan lagi perbandingan carta. Kalau line chart hanya dia sambungkan di close candle saja. Ni close ini dia gabungkan dengan close ini. Okey. Di close candle. Okey, jom kita main teka-teki sikit. Siapa yang pernah ikut kita punya webinar sebelum ni mungkin dah dapat jawab teka-teki ni. Siapa dapat jawab dia memang dah boleh dah boleh jadi trader yang cemerlang . Okey, jom. Untuk bar chart, okey. Dia compare dia. Ini perbezaan dia. Bonus 100 USD siapa datang KL. Betul. T. Siapa pergi kelas KL, saya akan bagi 100 USD bonus. 100%. Okay. Nanti SM masukkan dalam kabinet. Dalam wallet. Dalam apa tu? Member area. Okay. Untuk bar chart. Untuk bar chart, dia compare antara close. Close ini dia compare dengan close sebelum dia. Okay, contoh macam ni daripada awal, close sebelah sini lebih rendah daripada close yang terbaru. So close yang terbaru lebih tinggi. So bermaksud bar up. Okay, bar dia kali hijau, bar up. Okay, so kita tengok yang next. Next adalah close dia lebih tinggi daripada sebelum dia. So dia panggil bar up lagi. Okay, yang ini pula close candle lebih tinggi daripada close candle pula. Close bar lebih tinggi daripada bar yang sebelumnya. Okey, kita panggil bar up juga. Okey, kita tengok yang ini. Yang ini open dia bawah tapi close dia kat atas. Tetapi color dia warna merah. Sebab apa? Sebab dia compare antara close ini dengan close ini. Okey, dia compare close tu. Okey, barulah dapat bar ni color merah disebabkan yang latest punya close lebih rendah daripada close yang sebelum dia. Okey, tu yang akan jadi color merah. Okey, kalau candlestick pula. Candlestick dia menaik. Okey, dia hanya cerita dekat satu candle tu. Dia memberi color berdasarkan candle tu sahaja. Okey, contohnya macam ni. Yang ini color hijau. Disebabkan apa? Open dia lebih rendah daripada close. Okey, close dia lebih tinggi daripada open. Jadilah color hijau, bull. Okay, yang ini pun bull sebab close di atas, open di bawah. Yang ini pun sama, close di atas, open di bawah. Ini pun sama, close di atas, open di bawah. Dan yang ini pun sama sebab
close di atas, open di bawah. So bull candle kita panggil. Okay, jom kita buat teka-teki lagi. Okay, kita tengok untuk bacat ni. Okay, hijau, 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 hijau. Okay, betulkah yang ini color hijau? Betul ke salah? Siapa boleh jawab? Betul ke color hijau? Cepat, cepat. Come on. Oh, Riz kata salah. Okay, next, next. Hisham kata salah. Tak. Zainal Abidin Rahman kata betul. Okey, Hisham terbalik. Salah. Kiri kanan. Aminu salah. Dungat betul. Muhammad Afiq betul. Govan Muru betul. Okey, jawapan dia apa? Macam mana ni? Come on. Siapa jawab salah tu? Jangan tekan buy sell malam ni. Siapa yang jawab salah, jangan tekan buy sell lagi ni. Okey, betul lah. Dia kan compare kan antara candle close dia dengan close sebelum. Okey, ingat yang tadi baru cerita. Dia comparekan close yang terbaru dengan close yang sebelum dia. Okey, close yang ini lebih tinggi daripada close ni. Betul lah. Kali hijau. Dia tak salah. Betul kali hijau. Sebab close. Dia ni close ni. Close bar ni. Close bar dia comparekan dengan yang sebelum dia. Okey? Faham Ha. Betul, dalam anti-form macam tu. Okey, tak percaya. Ada orang tak percaya. Jom kita buat eksperimen. Dah ada orang tak percaya ni. Okey, kita sebelum tu kena tukar color dia. Ada orang tak percaya. Ish, ini kena tunjukkan eksperimen ni. Baab color apa? Hijau. Okey, badau color merah. Okey, kita buang grid. Okey, jom. Kita compare nak mana? Tengah menurun, turun, turun. Okey, close dia dekat atas. Yang ni close dia dekat bawah. So, apa orang kata? Bar dia bear. Apa tu? Bear bar. Okay, bear bar. Okay, bar down. Bar bear bar pula. Bar down. Okay, tengok close sini, compare dengan close sini. Okay, nampak? Color merah juga. Okay, close sini, compare dengan close sebelah sini. Okay, tak nampak. Kita besarkan sikit. Tengok ni. Close dia, compare dengan sebelah sini. Lagi tinggi daripada yang sebelum. Dia bertukar color. Betul kan? Aminul Hikmi. Dah boleh pound ni 100 USD kat Aminul ni. Okey, tengok ni. Merah sini dia lagi bawah daripada yang ni. Yang ni lagi atas. So, dia color hijau. Okey, tengok ni compare lagi. Hijau close dekat sini sebelah bawah. Yang sini lagi tinggi atas. So color hijau. Yang ni close sebelah atas daripada yang sebelum dia, color hijau. Yang ini close dia dekat bawah. So, bar dia jadi color merah. Okey, dah terbukti kan? Siapa yang betul ni boleh trade malam ni. Okey, betul. Start kiri, open. Betul. Kiri open, close kanan. Bar chart. Okey. Cukup lah teka-teki untuk hari ni. Okey. Itulah bar chart. Agak menarik. Bila saya godeh-godeh nak compare dengan candlestick, dia lebih cantik lah. Cantik sikit lah. Sebab dia ada confirm dia bila bar bertukar color. Okey, berdasarkan close, perbezaan close, barulah dia bertukar color. Okey, jom. Betul lah tu. Yang ini. Okey. Hijau, hijau, hijau. Open dekat atas, close kat bawah. Color merah. Betul ke salah? Jom. Siapa jawab salah? Ada yang jawab salah. Aziz, salah candle ni. Open dekat atas, close kat bawah. Color merah. Okey, satu candlestick saja. Itu betul lah tu. Okey, betul. Itu memang dia ikut color tu je lah. Dia compare antara candle tu sebiji saja. Dia tak ada candle-candle sebelum. Dia tak ada compare. Okey. Jom. Okey, forex bukannya perlawanan persahabatan. Okey, ada yang menang, ada yang rugi. Okey, kita trade mengikutlah sistem kita. Kalau kita tak boleh nak kawal market, kita trade kat atas sistem kita. Benda yang kita boleh control. Benda yang kita tak boleh control adalah market. Itu yang jelas kita tak boleh control market. Kita tak tahu market tu 100% dia pergi ke mana. Siapa boleh tahu
dia 100% pergi ke mana tu, tu dah boleh jalan terbang lah tu. Okay, dah boleh beli pulau eh. Itu dia. Sebab kita tak tahu arah dia ke mana. Kita hanya trade berdasarkan apa kita percaya, probability. Apa kita probability kita untuk menang. Kita trade ke arah tu eh. Yang pasti ke kanan. Betul, yang pasti ke kanan. Tak tahu dia naik ke turun. Okey? Kalau dia tak naik, turunlah tu. Okey, jom teruskan. Okey. Okey, jom. Kita nampak ni Kita nampak naik, keluar candle macam gini. Ini apa kita panggil? Candle apa? Doji. Siapa yang dah lama, kita tahulah nama dia candle dia. Doji. Okey. Ataupun Doji. Ataupun Doji. Okey, ataupun candle reversal. Okey. Ataupun candle reversal. Bila kita nampak macam ini, naik, keluar candle reversal. Okey, apa kita nak buat? Tengah naik, keluar candle reversal. Apa kita nak buat? Kita tekan apa? Apa kita nak buat selalunya? Saiful, ada? Apa yang kita nak buat selalunya? Kebiasaannya. Tekan buy or sell. Okey, kalau tengah uptrend macam ini, kita jumpa ke atas. Do nothing. Wah, okey, bagus. Set B, alihkan stop loss. Tengok je. Wah, bagus . Tunggu next candle. Bagus rakyat sekarang. Trader sekarang dah semakin bijak. Okey, betul. Bila kita nampak macam gini, psikologinya waktu dulu, waktu saya muda-muda pun sama. Nampak dia candle macam gini, doji. Ini confirm aku sell dia turun. Dan ramai orang akan buat benda yang sama. Okey. So itu akan kita rasa okey, price pun bergerak cantik. Dekat pucuk lah ramai orang suka nak trade. Faham tak? Semakin naik, keluar candle reversal, waktu itulah diorang gembira nak sell. Saya pun tak pasti kenapa diorang tak nak follow arah. Okey, itu masih lagi dalam tanda tanya. Tak ada yang dapat jawapan. Siapa boleh bagi jawapan? Semakin price turun, semakin kita buy. Ada yang boleh bagi jawapan tak? Kenapa buy? Risk kecil. Doji. Tunggu next candle. Okay. Ini yang berlaku pasaran dia ikut psikologi. Biasanya market memang ada psikologi dia, akan ikutlah apa yang ramai orang buat. Dekat mana volume yang banyak. Okey, kalau macam ini kita nampak ramai orang yang masuk market pada waktu ni untuk sell. Okey, itulah create dovish atau bearish candle ni. Okey, candle ini menghasilkan loser menghasilkan merasa takut dan menjual. Tak faham apa maksud dia sebenarnya. Tapi kalau ikutkan yang betul, bila kita nampak tengah naik-naik, keluar candle reversal, kita akan sama pemikiran kita, okey, ini dah peluang untuk kita sell. Okey? Sipu jangan terkejut dengan slide tu. Loser tu maksud orang loss. Tak tahulah loser kalau ikut loser ni. Macam apa orang kata? Loser. Itulah orang loss. Mungkin pengalah. Itulah. Okey, faham ini kita hanya psikologi, kita nampak apa yang orang lain buat, kita pun akan buat benda yang sama. Okey, jom kita teruskan. Dan jadi kemungkinan besar candle seterusnya juga berwarna merah sebab ramai-ramai dah buat benda yang sama. Siapa buat slide ni? Jangan marah. Betul-betul direct translate ni. Tak tahu bahasa Inggeris apa. Nanti saya tengok yang English punya tu version. Okey. Direct translate betul. Power. Okey, analisis teknikal adalah jika anda mengabaikan psikologi manusia, pergerakan adalah rawak dan anda tidak dapat menjangkakan apa-apa. Memandangkan psikologi manusia cenderung tidak berubah, kita dapat menjangkakan candle seterusnya. Okey. Itulah yang kita trade kita dah tahu okey, price macam gini akan jadi macam gini. Price macam gini akan jadi macam gini. Itulah yang kita ada technical analysis berdasarkan psikologi manusia. Okey. Untuk forex ni dia berkaitan lebih pada psikologi. Okey, signal awalan. Betul. Analisis teknikal ialah kaedah meramal. Bukan kaedah meramal. Meramal psikologi manusia. Kemungkinan betul juga tapi sebenarnya technical analysis adalah kita nak cari level ataupun kita nak membina disiplin kita untuk masuk market. Janganlah marah slide ni.
Korang ni. Okey, itu dia. Tengok dah lupa dah. Analisis teknikal kita kena ingat kita hanya nak membina kita punya disiplin. Sebelum kita entry kita mesti ada disiplin kita. Itulah kita bina dulu disiplin kita satu persatu. Apa yang kita nak buat sebelum kita masuk market. Itu adalah untuk teknikal punya part. Kat mana level yang kita rasa level-level berpengaruh, level-level signifikan yang kita nak masuk market. Okey? Okey, ini bentuk candlestick. Ini penting. Ini cerita macam mana kita nak masuk entry. Ini sebenarnya patutnya bab ni belum kita cerita nak entry lagi. Tetapi saya nak share sebab di keseluruhan kita punya webinar, kita akan ceritakan technical, dah buat technical analysis, mesti kita nak tahu untuk entry kan? Betul tak? So, tapi tak tahu kenapa slide part candlestick akan masuk di chapter 15. Macam mana kita nak terangkan dekat klien, student, macam mana cara kaedah nak lihat price action. Okay? Tu cuma tak faham kenapa susunan dia di akhir sekali untuk candlestick punya part. Tapi ada part kecil, subtopik untuk candlestick. Jom kita fokus kat sini untuk kita tahu price action. Okay, jom Okay, saya ada 3 candlestick utama untuk reversal candle. Okay, faham 3 candle utama. Pertama adalah doji, kedua adalah pin bar dan ketiga adalah engulfing candle. Itu adalah candle-candle utama yang saya pegang untuk saya tunggu ataupun untuk saya lihat price action. Okey? Jom. Doji ada banyak nama. Gravestone doji lah, long leg doji. Tak kisah. Yang penting dia tak ada body, saya panggil dia doji. Okey? Rakan-rakan tak perlu nak hafal semua sekali jenama ni semua sekali. Kalau nak hafal, tak apa. Hafal lah. Okey? Nak sell GJ boleh tak tuan? Ke GJ nak naik esok sebab ada news GBP? Okey. Dah tanya dulu terus pasal pair. Sabar. Okey, sabar dulu. Sekejap lagi kita masuk market Okey, Bak. Sekarang kita cerita pasal candle dulu. Ini kita nak tengok price action. Okey, konsep utama yang saya nak sampaikan adalah apa yang kita nak tengok sewaktu di zone yang kita nak perhatikan tu. Di area significant tu. Significant area. Okey? Itu yang kita nak lihat. Apa tindakan harga ataupun price action di situ. Okey, pertama doji. Okey, tak kisah yang penting tak ada body, saya panggil doji. Okey, next. Adalah saya panggil dia pin bar. Kalau tak kenalah hafal satu-satu. Hammer lah, hanging man, inverted black hammer. Okey? Kedudukan dia itu yang penting. Sekejap lagi kita tunjuk contoh. Hammer ke? Saya panggil dia pin bar. Kenapa panggil pin bar? Kalau shadow dia, okey, shadow dia lebih panjang daripada body, saya panggil pin bar. Dah. Saya kalau tak kena hafal lah. Hammer, hanging man, inverted black hammer. Itu semua kalau tak kena hafal So, saya hanya ambil adalah bila body kecil dan shadow dia panjang. Saya panggil dia pin bar. Okay. Next. Engulfing. Ini adalah candle paling yang saya lihat satu lagi yang terakhir. Engulfing. Okay. Candle sebelah kiri. Bukan. Candle sebelah kanan dia lebih besar daripada sebelah kiri. Body dia. Okay. Body dia. Body sebelah kanan. Dia telan body sebelah kiri. Okay. Faham bahasa telan? Yang ini adalah bearish engulfing. Sebelah kiri sama juga kecil dan sebelah kanan lebih besar. Okay. Ini dark cloud cover. Ini ada juga apa orang kata penting dia macam mana? Dia 50% daripada candle sebelah 50%. Tu kita panggil dark cloud. Dan ataupun piercing pattern. Ni dia lebih daripada 50% candle sebelum. Candle sebelah sini dia close 50% daripada candle sebelum. Okay. Yang ni morning star dan satu lagi evening star. Ada satu candle pelik yang kat tengah ni kecil dia. Itu kita panggil morning star. Ini pun sama, evening star. Okay, morning star di bawah, evening star di atas. Yang saya pentingkan engulfing, doji dan pin bar.
Faham Okey, lebih lanjut tentang candlestick, kita masuk siri yang ke-15 nanti. Itu cerita candlestick yang lebih detail. Tak tahu kenapa dia masuk sini topik sikit untuk candlestick, lepas tu baru masuk chapter 15. Mungkin dia ajar teknik dulu baru ajar untuk entry. Ke macam mana? Tak tahulah. Susunan dia saya pelik sikit. Okey? Okey, sekarang ini adalah kita nak tunggu. Chart pattern ada ajar juga ke masa tu? Chart pattern kita lepas ni. Chapter 6. Okey, Saiful. Pertukaran pasaran perlu disupport dengan indikator lain ke? Indikator lain tu terpulang. Kita nak support, nak tambah untuk filter ke tak? Tu terpulang Faizal. Kalau kita nak tambah filter kita, nak tambah apa? Moving average ke? Nak tambah indikator lain ke? Terpulang. Okey, nanti saya tunjukkan. Saya menggunakan basic dia, support and resistance. Okey? Kalau sempat lah, ada 10 minit. Ini terangkan ni pun macam dah lama. Okey? Jom, ini yang kita nak lihat. Okey? Pertama adalah kita mesti dalam keadaan trend. Nama pun candle pertukaran ataupun candle reversal, mesti dia duduk dalam trend. Sama ada kita nampak price tengah naik ataupun price tengah turun. Okey? Dia tengah naik macam ini dan keluar satu apa? Doji. Keluar doji, okey, kita nampak dah ada candle reversal. Ataupun bahasa macho dia CRS. Okey? Siapa guna bahasa macho? CRS, candle reversal signal. Keluar candle reversal signal, kita belum boleh sell lagi. Betul, nak hafal gravestone doji ke terpulang. Saya panggil dia doji je. Okey, sebab apa? Dia tak ada body dan ada shadow. Okey? Trend mesti boru-bozu. Tak, kita nampak dia trend tengah menaik. Lepas tu dia duduk dekat atas sekali. Price tengah kat atas. Ni kita teori dulu, nanti kita tengok kat chart. Okey? Faham? Price tengah naik. Okey, keluar candle reversal. CRS. Kita belum boleh sell lagi. Okey, kita belum boleh sell. Faham Alright, keluar CRS. Kita belum boleh sell, kita tunggu dulu. Okey, keluar CRS. Selepas keluar CRS, kebanyakannya sebelum tu mesti akan ada satu solid candle. Solid candle tu kita nak markingkan 50% dia. Okey, ni dia. Tengok ada satu solid candle, 50% kita markingkan. Okey, dah markingkan 50%. Okey, dah ada CRS, dah ada signal, tetapi belum ada confirmation. Okey, ingat pertama adalah keluar CRS. Kedua, kita markingkan 50% body yang solid yang sebelumnya. Okey, dah keluar, dah marking 50%. Next adalah kita tunggu confirmation. Confirmation adalah bila price close di bawah 50% yang ini. 50% body yang candle solid ni Dah close at 50%. Okey, cantik. Baru ada confirmation. Kita dah boleh tekan sell. Tetapi, ini adalah last dia punya prosedur. Kita markingkan shadow dia. Sell mesti di bear candle. Buy mesti di bull candle. Okey, Rizwan nak tengok time frame mana? Time frame, semua time frame boleh tengok, tetapi saya recommendkan di entry time frame. H1, M30 ataupun M15. Okey? Cari di 3 time frame tu. Sekejap lagi kita tunjuk contoh. Kita kena cepat untuk teori ni. Okey, teori kalau ada soalan, bagi tahu, tanya ada siapa yang tak faham lagi? Untuk teori yang pertama? Okey? Ada? Tak ada kita dah markingkan ni. Ingat rule yang terakhir adalah sell di bear candle. Okey, markingkan bear candle ni yang paling shadow dia, markingkan. Okey, spread lepas je kita sell. Spread lepas je kita sell. Okey, cantik. Jom. Baru kita boleh sell. Okey, yang kedua. Naik. Okey, sampai dekat atas. Kita markingkan 50%, kita lihat. Okey, ini apa? Sebagai apa? Ini sebagai bearish engulfing candle. Candle sebelah kanan dia telan candle sebelum dia. Okey, dah telan je. Okey, cantik. Kita markingkan shadow dia. Markingkan shadow dia. Terus kita tunggu spread lepas kita sell. Engulfing. Okey, yang ini pula dia naik.
Okey. Keluar candle kecil. Macam apa orang kata evening star. Okey. Next candle. Dia nak close tetapi tak berjaya melepasi 50% ni. Kita boleh sell tak? Kita tak boleh sell. Kita buat bodoh je. Okey, kat sini kita tak buat apa-apa pun. Sebab tak ada confirmation. Okey, yang ketiga yang last sekali adalah keluar candle macam candle kecil ni. Lepas tu keluar candle selepas tu belum lepas lagi dan next candle dia melepasi 50% tu. Okey, ingat rule dia kalau ada candle melepasi the close atas reversal candle, reject, batal, setup tu terbatal. Okey? Setup tu terbatal. Close dia atas daripada reversal candle ni, setup tu batal. Okey? Dia melepasi dia candle atas ni, dia close atas ni, batal terus setup tu. Kalau sini, next candle, dia close atas tu, batal. Okey? Faham dekat CRS tu penentu. Itulah paling tinggi. Kalau ada candle close lebih tinggi daripada tu, setup tu terbatal. Okey? Faham rakan-rakan? Okey. Okey, cantik. Tu untuk sell. Untuk buy, sebalik dia. Okey, nanti slide ni saya akan post di dalam Telegram group. Batal apabila close di atas shadow CRS pada time frame sama. Betul, Riz? Kalau dia tak close atas candle tu tapi dia reject, batal ke? Macam mana? Kalau dia tak close atas candle tu tapi dia reject, batal ke? Tak, belum lagi, Nazrin. Okey? Jom kita tengok slide. Jom. Tengok slide pula, tengok chat. Apa chat ni? Tak lawa ni. Okey. Ni. Yang pertama, Euro JP apa benda? Euro JPY ni. Okey, kita nampak zone tak sempat. Telegram group. Okey, kejap. Okey, masa dia bagi ngelat sejam je. Okey, kejap saya sharekan group ni. Copy link. Mana tadi? Telegram group. Okey, kejap. Okey, rakan-rakan boleh masuk dalam group CTFX Market Discussion. Boleh masuk dalam tu. Okey, sekarang untuk markingkan zone tu kita rasa tak sempat. Okey, nak ajar secara jelas, secara detail macam mana saya ambil support and resistance. Okey. Ni anggaplah ni kawasan yang kita dah lukiskan. Sekarang kita nak praktikal untuk entry dulu Hari ni kita belajar untuk entry. Okey, kita nampak price menaik. Okey, cantik. Ingat setiap kali dalam kelas nanti kita belajar. Belajar sampai bijak. Okey. Dekat kelas tanya sampai bijak tau. Untuk teknikal lah. Kalau untuk jadi trader, perjalanan masih jauh. Untuk technical punya part, boleh sampai bijak. Okey. Jom. Ni price tengah menaik. Okey, sampai di kawasan resistance. Yang itu kita nak tunggu. Okey? Tak pandai jangan balik. Kena minum N6 ni. N6. Okey, jom sambung. Tengok apa ni? Ni price tengah naik. Okey, sampai di kawasan yang kita nak lihat price action. Itulah kita punya kesabaran di test. Adakah kita nak terus entry? Waktu tu. Okey, tengok keluar candle apa ni? Saya anggap sebagai pin bar. Okey, ada body, ada shadow. Shadow dia lebih besar daripada body. Okey, keluar pin bar. Okey, keluar ada pin bar, saya akan markingkan 50%. Ingat setiap kali sebelum pin bar ataupun sebelum candle reversal akan ada satu solid candle yang berlaku kat situ. Okey, kita lihat candle ini pun ada satu solid candle yang besar dan cantik kat sini. Okey, kita markingkan 50% di sini. Okey, cantik 50% di sini dan candle yang ini dah close. Okey, candle ni dah close daripada 50% yang sebelum ni. Okey, so pertama adalah kita tengok candle reversal. Okey, lepas tu yang kedua kita markingkan 50%. Candle yang solid sebelumnya. Ni. Yang warna hijau ni. Okey. Apa tool yang boleh marking? Ni. Ni. Okey, yang warna hijau ni warna hijau tu. Solid candle. Okey. Check malu. Ini dia. Mesti ada satu. Body dia kita tengok wow body dia cantik. Solid. Okey. Tu kita markingkan 50% dia punya body. Okey, next adalah kita tunggu price melepasi. Price close dia
Price close 50% tu, okey, cantik. Baru confirmation dah ada. Okey, lepas CRS kita tunggu kepada confirmation. Dah ada confirmation. Okey, sekarang kita nak entry. Kita markingkan bawah sini. Okey, ini kita ingat nak sell di bear candle. Ini dia. Waktu bila kita boleh sell? Sewaktu spread lepas line tu, kita tekan sell. Okey? Sebelum tekan sell. Ada. Sebelum tekan sell, kita kena tahu dahulu dekat mana stop loss kita. Okey? Stop loss kita dekat mana? Atas sinilah. Atas kawasan daripada resistance ni, kita boleh letak stop loss kita atas sini. Okey? Biasa scalping guna teknik ke ni ke? Untuk scalping SOP dia sama juga, kita melihat kepada confirmation. Lihat apa yang pasti, apa yang jelas. Time frame terpulang. Itulah perbezaan antara trader. Kalau saya akan rekomenkan pada waktu ni untuk yang join webinar, saya rekomenkan gunakan DH1. Okey Ridwan? Kalau kita nak scalping, kita mungkin boleh turun sampai ke M15, M30, M15, lagi time frame lagi kecil. Okey? Suka contrarian stocking. Nak entry stocking awal-awal, saya tak recommendkan T. Saya recommendkan bila tunggu confirm. Itu baru cantik. Okey, confirm dia macam ni lah. Confirmation ada candle close di bawah 50% tu. Barulah kita boleh bergembira nak sell. Selepas kita dah tahu dekat mana kita nak letak stop loss dengan TP. Okey. Faham ini EJ hari apa ni? Semalam. Semalam punya Euro JPY. Okey. Okey, next apa kita ada? Contoh lagi. Euro GBP apa ni? Gold. Okey, dia dalam range bounce daripada atas ke bawah, dia tak ada arah lagi. Okey, ini untuk gold apa yang saya nampak lah. Ni satu kawasan resistance yang penting dan ini satu support yang penting. Satu support. Dia tak lepas lagi. Dia bermain dekat situ. Okey. Kalau macam EJ tu, TP nak letak mana? Okey, jom saya share dulu Sebelum kita tamat, sebelum saya terlupa dan sebelum masa memang saya tak cukup. Okey, kita dah jumpa setup ni Setup ni, okey, kita nak sell. Sebelum kita sell, kita nak bagi grade dahulu. Setup ni 5 bintang, 4 bintang, 3 bintang, 2 bintang, 1 bintang. Terpulang. Okey, macam mana? Pertama, kita kira dulu stop loss kat mana atas ni. Okey. Kita letak stop loss di atas ni. Okey Atas ni kita punya stop loss. Okey, kita punya entry di mana? Di shadow sini Okey, dia yang line yang kedua tu. So kita kira jarak dia. Allah. Okey, kita kira jarak dia daripada sini sampai ke atas ni. Okey, 36 pip. 40 pip. Okey, 40 pip So, sekarang adalah stop loss dia 40 pip. Saya akan menggunakan rule 1-3. Stop loss 40, TP 120. Okey, selagi tak sampai 120, kita tak akan bagi grade dia 5 bintang. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, sekarang kita dah tahu 40 pip ni, jarak stop loss. Sekarang kita nak check 120 pip dekat mana? Okey, sekarang 120 pip di mana? 80. Okey. Entry di sini. 120 pip. Okey, price 12807. Okey, 12807. Okey 128 sini sini adalah kawasan TP kita. Sini adalah kawasan entry dan sini adalah stop loss. Okey. Last kali kita nak bagi grade ni. Contoh kita punya 5 bintang, kita akan entry satu lot. Okey, kalau 4 bintang kita letak 80 sen. Kalau 3 bintang kita mungkin separuh, 50 sen je. Okey? Masuk 0.5 lot. Faham Kalau kita grade 5 bintang, kita letak satu lot. Kalau 4 bintang ataupun rate dia kita bagi 4 bintang, kita letak separuh daripada tu. Faham Okey, sekarang kita nak tahu ini berapa bintang ni? Okey, daripada masa ni, okey, sebulan kita tengok price ada tak sentuh level TP kita dalam masa sebulan. Mana dia? 128 tadi. 12802, 6 Ogos sampai 11 Ogos. Okey, tak ada. 29 Jun. Okey, 29 Jun baru ada. Dia sentuh
Dekat sini. 29 Jun. Okey, so bermaksud lebih daripada sebulan punya tempoh. Period dia lebih daripada sebulan. Okey, saya akan downgrade dia kepada 4 bintang. Okey, kalau jauh sangat memang tak ada sebab ini sebulan setengah dia. Saya boleh consider lagi. So saya akan bagi dia 4 bintang. Kalau contohnya dalam tempoh sebulan, TP tu price pernah sampai ke level yang kita anggap TP tu. Take profit kita tu tengok ada price pernah sampai. Okey? So saya akan bagi dia sebagai 5 bintang. 5 bintang punya setup. Faham? Faham tak? Price pernah sampai. Kita nak lihat dalam tempoh sebulan tu ada tak price pernah sampai. Sebab kita tak tahu dalam sebulan tu price pernah sampai ke tak dalam level tu. Selagi kita tak makinkan kita punya level take profit kita. So daripada sini kita lihat pernah tak. So dekat sinilah sebulan yang lepas. Sebulan setengah yang lepas baru dia ada. Dekat 29 Jun ni. Okay. Okey, faham. Betul kita bukannya tu contohnya kalau waktu ni kita tak tahu pun. Contohnya tahun lepas baru ada setup tu baru kena kan. Take profit tu tahun lepas punya. So jauh sangat. Kita nak jangkakan price pecah level yang ini pun macam senak-senak. Okey? Macam senak ada price nak tembus yang ini. Macam susah sangat nak tembus yang ini sini saya punya support yang apa orang kata significant. Ini satu level yang signifikan. Price tembus sini, kemungkinan dia boleh pergi ke bawah lagi. Okey? Tengok, sini dah di-try banyak kali dan saya anggap ini adalah level yang penting. Dan level yang kita nak tengok. Okey? Conviction kita, betul. Apa formulanya? Astaghfirullahalazim. Penat aku terangkan. Okey? Dia punya formula, kita kira stop loss dahulu. Daripada sini, jarak dia. Okey? Jarak stop loss dia ke sini. Lepas tu kita kalikan 3. Saya gunakan 1-3 punya rule. Okey? Contoh kita punya setup tu dalam 40 pip. Okey? Kita punya take profit mestilah dalam 120 pip. Okey, dalam 120 pip kita makinkan kita punya take profit ni. 12802 ni bermaksud 120 pip lah. Okey. So dalam masa daripada setup dia daripada 8 Ogos sehingga sebulan yang lepas, ada tak price pernah sampai level tu? Faham? Okey. Apa formula zone reversal tu? Itu tak sempat kita nak explain Siapa ni nama dia? Chris. Tak sempat nak explain zone ni. Esok kalau sempat kita akan explain. Itu saya gunakan support and resistance. Saya akan ajar secara detail. Macam mana saya makinkan di Renko chart. Lepas tu kita convertkan di candlestick. Lepas tu kita makinkan di mana potential support and resistance. Lepas tu kita tunggu price action. Okay. Memang masa sejam-sejam je. Lepas tu sebab dah kalau sebelum ni dah tahu Zuli punya waktu gerak sekali. So sekarang Zuli punya waktu gerak selepas saya. So kesian pula bagi dia punya tercuri masa dia. Kalau sebelum ni masa sendiri yang dilebih-lebihkan. Okay, faham Okay, so sekarang kita tengok pair apa. GJ ada. Okay, tak ada apa-apa. AUD Cat. Semalam AUD Cat. Siapa yang cerita AUD Cat semalam betul yang kita bagi analisis masa kita share masa dia dekat bawah sini, saya tunggu dia naik dulu. Tengok baru dia turun balik. Okey. Ini adalah satu kawasan yang signifikan yang kita nak tunggu. AUD Cat kita lihatlah trend dia apa. Pastikan rakan-rakan saya recommend indikator ni Abrami Swing Advance. Try POW SM sampai dapat. Okey. Okey, apa? AU ada tak AU? Okey, AU. Okey, tak ada. Okey, tukar sinilah. Ambil apa? AU Okey, AUD USD CAD Chef. Ni sampai pukul berapa lah. Okey. Nanti masuk Zuli punya webinar pula AUD USD dalam keadaan sideways. Okey, kalau dalam keadaan sideways, Nazrin cari peluang untuk short ketika dia di resistance ataupun cari peluang untuk long di support. Confirm masuk Zuli. Okey. EU.
You trend dia okey, masih downtrend. Okey, kita tengok ada menarik ke tak. Okey, rasanya boleh cari untuk breakout ni. Tengok sikit. Okey, boleh lihat untuk breakout. Kita buat sekali Sekali. Ni satu je Yang lain tak boleh buat. Yang lain tak sempat. Euro USD. Kan betul. Maknanya kita tunggu untuk breakout. Okey, rejection macam dah terlepas. Sekarang kita tunggu untuk breakout. Kita tengok ada range lagi tak pergerakan hari ni. Inilah siapa tu? Riz. Riz. Ni macam ni lah saya marking buka kat investing.com, dekat chart, forex chart, Euro USD. Pilih pair apa yang kita nak, kita type je. Lepas tu tekan Renko, tekan Renko chart. Lepas tu markingkan bucu-bucu. Tengok current price kat mana. Yang markingkan dua price di atas. Kalau jauh sangat macam ni, dah tak payah marking yang jauh-jauh. Marking yang dekat. Lepas tu sini satu, bawah sini satu. Okey, faham Yang itu saya markingkan sebagai support and resistance. Mudah tak, simple. Siapa yang tak tahu gunakan ni pun saya tak tahu macam mana. Sebab dah ada orang yang nak bagi nama dah ni. Kat teknik ni. Okey. Technical yang free ni pun dah ada orang nak jual. Okey, hati-hati Okey. Lepas tu apa tadi? Ni. 1592, 16, 19. 16, 19. 16, 19. Okey. 92. Satu lagi. 92. Wah. Betul ke ni? Betul ke? Kejap. Oh, 83. 83. Okey. Okey, sekarang kita nak buat apa? Kita lorikkan. Nak tahu sebagai kawasan yang berpotensial sebagai apa namanya tu? Support dan resistance. Okey Markingkan daripada line tu yang kita marking ke paling rendah dia. Paling lowest point. Yang ini paling highest point, yang ini paling lowest point. Kenapa Renko tanda di M15 tak di H1? Okey, terpulang. Kalau nak guna di H1 pun tak ada masalah. Okey, sebab saya nak dia punya ni box ni lebih kecil. Okey, lebih kecil lah dia punya size dia. Kalau kita tukar ke H1, dia box dia akan jadi besar. Sama H1. Daily? Daily besar. H1 M15 sama Okey, H1 M15 sama size dia. Okey, Aminul. H1 sama. Sebab dia berdasarkan ATR. Ni, yang kita nak gunakan ATR dia. ATR kita nak pakai dekat time frame apa? Itulah maksud dia box size. Kalau Renko ni tak ada time frame sebenarnya. Kita nak ATR ni. ATR ni dekat ATR. Average true range. Ini kalau cerita sambung lagi setengah jam masa ni. Okey. Kita sambung esok Riz. Ini cerita yang ni je apa yang kita nak lihat. Okey, sekarang kita tunggu price action. Okey. Jangan cerita bos esok. Tetapi macam dah terpaksa cerita juga sebab kita tengok dia punya range dia. Hari ni dah bergerak berapa pip? 43 pip. Okey, sekarang kita tengok ATR. Okey, average true range masukkan je. Kita lihat di time frame daily. Okey, kita lihat berapa pips. Okey, 61 pip. Pergerakan selama 14 hari, average dia adalah 61 pip. Okey, setiap hari pergerakannya lebih kurang 61 pip Okey, berdasarkan average true range. Okey, sekarang kita buka H1. Okey, kita tahu tadi dalam 40 pip dia punya pergerakan. Hari ni atas ke bawah. Pergerakannya dah 40 pip. Okey, contoh price breakout dekat bawah ni. Okey price breakout dekat bawah ni. Okey, price daripada atas sini breakout dekat bawah ni So, 48 pip campur dengan spread 2 dan 50 pip. Okey, sekarang baki ada 10 pip lagi. Kita nak tekan sell ke tak? Baki tinggal 10 pip. Quality entry kita mantap ke tak? So, tak mantap kan? Sebab dah tinggal baki 10 pip je. Okey, berdasarkan apa yang biasa-biasa price punya movement. Okey. Okey, rakan-rakan. So, kalau contohnya price breakout di sini, kita tunggu esok lah baru kita entry. Okey, biar ada volume lagi. Okey? Dah. Dah ambil kau 15 minit pakai. ATR tu indicator. Yes, indicator ada dalam MP4. Free je. Okey, rakan-rakan, ada lagi? Tak ada lagi. Okey, ada soalan lagi?
pair dah tak boleh buat lagi. Okay. Sambung esok. Esok cuti. Hari Isnin. Sambung hari Isnin Isnin saya rasa tajuk paling penting dalam sejarah. Okay. Rasa ni lah. Okay, ni kelas. Ini. Oh, ni member error. Okay rasanya webinar. Ulang lagi ATR. Okey, hari kemahiran. Konsep asas trend, betul. Hari Isnin penting wajib datang tau. Hari Isnin. Hari Isnin tu topik yang penting untuk kita kenal pasti market type, market structure. Itu paling penting. Minggu depan kita start dengan topik yang paling best. Duduk depan handphone hari Isnin. Betul. Siapa terlepas padan muka. Datang KL boleh tanya sampai aiskrim. Okey. Datang KL terus settle. Siapa kita jumpa di KL siapa yang warga KL? Siapa yang datang kelas KL ada bonus 100% dan kita akan belajar di Arah Damansara. Okey, dah tamat waktu kita. Boleh masuk Zuli punya webinar. Okey, pukul 9 dah ambil 15 minit waktu dia. Nanti suruh dia repeat balik. Dia rajin juga merepeat. Okey, ATR. Patrick Lin, nanti kita sambung hari Isnin. Okey, masa dah habis. Okey rakan-rakan, kita berjumpa lagi. Terima kasih Patrick, terima kasih T, Riz, terima kasih. Okey, Nora, terima kasih. Govan, terima kasih. Terima kasih semua sekali. Okey, Dungat, terima kasih. Wan, terima kasih. Aminul, terima kasih. Okey, saya akan post slide ini dalam Telegram group dan kita tutup kita punya sesi dengan tasbih kifarah dan suratul as. Okey, Kamasu, terima kasih. Hafiq, sama sekali terima kasih. Zainal Abidin, terima kasih. Okey, bye-bye.